Alright, so in this video saya akan cover which is 5.3 adalah magnetic flux. Okay, magnetic flux ni basically okay, kita tengok by definition ya. Okay. Sekejap. Okay. So kita nampak define use a magnetic flux. So magnetic flux is a measure of the number of field lines that cross a surface area. Okay, basically kita nak tahu berapa banyak magnetic field lines yang lalu ataupun pass through a certain area kita nak tahu. Maksudnya contoh sekarang ni, contoh macam ni kan. So ada banyak magnetic field line ni, yang kuning ni, orange ni adalah magnetic field lines. So kita nak tahu sebab kalau kita nak kirakan, sebab macam atas tadi kita magnetic field strength je, dia punya strength. Tapi kali ni kita nak tahu berapa banyak line yang dah kira sebenarnya. Okay, so itulah dipanggilkan dengan magnetic flux. Okay. So formula dia adalah actually ini adalah mana B ni ada dia punya magnetic field strength. Okay, dia punya strength B ni dengan dia punya A ni adalah cross sectional area. So kita nak tahu berapa surface area dekat sini. So kalau dia square lah. Kalau circle awak kena tahulah dia punya equation untuk surface area untuk circle apa, untuk rectangle apa, untuk square apa. Itu math sajalah, awak perlu tahulah macam mana. So kalau untuk bulat adalah pi r squared. Okay. So kita nak tengok kat sini, ini yang a little bit tricky di mana kita ni adalah B times A cos theta. Okay, cos theta ni adalah theta ni adalah angle. So angle ni adalah between angle di mana surface area ni dengan B. So kita nak muka hadapan ya. So sekarang ni awak nampak macam situation A ni, A dengan B selari. Tapi in this case A tak selari. So kita nak tahu permukaan dia. So kita bukan nak tengok daripada pandangan macam ni je. So kita keluarkan arrow untuk A tu juga. So untuk area tu dia menghadap mana? So menghadap sini ke ataupun menghadap belakang ke kan? So itu dia punya tu. So contohlah kalau dia menghadap ke depan sengit macam ni kan. Macam mana nak lukis lah. Macam ni lah. Okay, so mungkin dia ke bawah macam ni. So pandangan dia macam ni. So A kita macam ni. Mungkin B kita tak kisah. B kita biasanya ke macam ni ke. Sorry. So B kita macam ni ke apa kan. So kita nak angle between A dengan B tu, dia intersect tu kan. So kita nak angle between them. So ni mana? So ini angle ni yang kita mahukan. So kalau macam situation A di mana kita akan dapat sepatutnya angle between A dengan B ni adalah kosong. Betul tak? Sebab dia selari, A dengan B selari. So bila awak tekan cos kosong, awak akan dapat 1. Tapi kalau dia perpendicular, macam contoh kalau dia perpendicular adalah macam ni. Contoh awal tak sorry. Mana surface area kita dari kita, awak bayangkan ni dari bawah lah. So surface area kita menghadap ke atas A. Ini A kita. Tapi B kita adalah menghadap sini. B kita straight line macam ni. Okay. So in this case, kalau awak tengok angle between A dengan B ni adalah 90 degree kan, 90 degree. So A dengan B cos theta adalah cos 90. So kalau cos 90 kita akan dapat kosong. So kita punya magnetic flux akan jadi kosong. So kalau awak tengok awak tengok sebenarnya by logic lah. Sebab tak ada magnetic field yang lalu dekat kita punya surface area. Sebab kalau kita tengok by kita punya definition balik untuk magnetic flux adalah kita nak tahu berapa banyak magnetic field lines yang pass through ataupun cross the surface area. Macam kalau dia perpendicular macam ni, dia tak sentuh lah. Dia tak sentuh, dia tak lalu pun. Dia lalu atas je tapi dia tak bersentuh pun. Tu kan awak kena take note Angle ni banyak main peranan kat sini. Sama ada dia kalau macam ni parallel adalah masa cos 1. Maksud dia time ni adalah maximum. Dia maximum position lah dia boleh dapat. Okay. Macam ni contoh macam ni dia ada angle mungkin 30 ke mungkin 60 ke, depends lah. Okay. So unit adalah tak sama ada kita dalam Weber atau unit dia awak tulis tu dalam jawapan tadi WB besar, W besar, B kecil, ataupun Tesla meter squared. Sebab kita punya ni B ni adalah unit Tesla, A adalah meter squared. Okay. Alright.
So macam okay, ni tadi contoh tu dia. So consider a uniform magnetic field B passing through a surface area A of singleton coil. Macam ni. Macam ni dia parallel kan. Maksudnya B dengan A ni adalah pada arah yang sama. So B ke sini, A ke sini. Muka kat sini, surface area kita nak tahu. Bukan kita nak ada whole thing ni Kita bukan nak whole thing, kita nak surface area ini saja. So surface area dia maksudnya muka coin ni kita ambil coin kot. Menghadap ke sini. So sama arah dia dengan A dengan B. Okay, contoh kalau kita nak tengok pandangan dari belakang. Contohlah kita punya main area, kita punya objek adalah ke sini. So A kita actually menghadap ke belakang. So kalau ke belakang adalah tetap dia berlawanan arah kan. A dengan B ni berlawanan arah. So kalau awak tengok angle A dengan B ni actually 180. So 180 macam ni, angle hitam. So kita akan dapat 180. A dengan B ni, sorry, A dengan B adalah 180. Sebab ada full circle macam tu lah. Okay. So kalau awak tekan cos 180, awak akan dapat 1 juga. Cos 180 aku dapat. Tapi awak akan dapat sepatutnya negatif. Sekejap. Pastikan kalkulator mesti dalam mode degree dengan mode radian. So cos 180 aku akan dapat negatif 1. So betul lah, sebab dia berlawanan arah. So kalau cos 90 awak akan dapat, so macam yang first situation tadi, cos 90. Cos 90 pula, cos kosong lah sebab dia parallel kan, pas sama arah, awak akan dapat 1. Okay, and this one figure 1B pula, the magnetic flux is given by. So kita tahu kita dapat yang ni angle saja sepatutnya formula dia macam ni lah. Sorry. Kalau full dia, so sepatutnya magnetic flux simbol dia A dot D dot cos 180. Okay. Ni yang belakang lah. Yang untuk A1. Yang ni A2 lah, kita bagi A2. Ni for A1. Untuk A2 kita akan dapat, so magnetic field adalah A times B times cos 0 degree. So awak akan dapat negative 1 for this one, and awak dapat 1 dekat this one. Sorry, untuk cos theta tu lah saja, bukan whole answer. So awak kena cari A dengan B dulu lah, berapa nilai dia kat situ. So untuk yang situation B pula, kita akan dapat A dengan B ni dia perpendicular 90 degree. So macam saya cakap tadi lah. Jadi bila cos 90, awak akan dapat cos 90 full lah. So untuk yang A, so kita dapat magnetic field lah, A dot times B times cos theta. Cos sepatutnya cos 90 lah. So awak akan dapat kosong degree pula. Kosong je lah, sebab memang cos 90 dapat kosong. So A times B tu dia kali juga kan. So dapat kosong lah. Sama juga kalau contoh kita punya muka menghadap ke bawah. Dia tetap kat sini berapa? 90 degree. Macam ni. Dekat panel macam ni. Awak nampak 90 degree kan. Kalau A yang 2 ni A2. So tetap dapat kosong juga. Dia kalau perpendicular, ingat surface pandangan dia yang perpendicular, bukan objek tau. Sebab kadang dia cakap objek tu perpendicular, tapi dia punya surface tu, dia punya area menghadap ke parallel dengan dia punya tu. So awak kena take note daripada soalan macam mana. Okay. Alright. So and then another one kita akan ada adalah magnetic flux linkage. Ini lebih kepada situation untuk solenoid, di mana kita ada number of turns. So macam ni kita ada situation di mana kita ada solenoid kan. So kita tahu kita ada magnetic field kan. So kita ada magnetic field B berapa kan. So kali ni kita nak tahu berapa banyak yang lalu pada each turn. So kat sini ada number of turn kan. So kita nak tahu dekat satu turn ni berapa banyak magnetic field line yang lalu. Itu yang kita nak tahu. So kali ni kita tambah sikit pada formula dia. Kita tambah tadi adalah kepada tambah n besar, number of turns. Okay. So n BA. So cos theta tu masih lagi lah angle between B dan juga A.
Unit tetap sama sebab number of turn tiada unit. Jadi sebab tu unit dia tidak ter-effect. Tapi nama dia berbeza lah sekarang ni. Nama dia kat sini adalah flux linkage. Magnetic flux linkage. Dia tambah dekat belakang tu linkage. Dekat atas tadi ada magnetic flux sahaja. Tapi kalau cakap magnetic flux linkage, ini cara dia. Okay? Alright. So macam tadi unit sama lah. And then example 4. Okay, kita try buat example 4. Okay. Figure shows a flat surface with an area 3 cm squared is placed in the uniform magnetic field. The plane surface makes an angle 30 degree with the direction of the magnetic field. If the magnetic flux plane surface make an angle 30 degree with the direction of magnetic field. Okay. If the magnetic flux, sorry, terbaca balik. If the magnetic flux through the surface is 0.9 milliweber, calculate the magnitude of the magnetic field. So kali ni dia terbalik lah, dia minta B, tapi dia dah bagi nilai magnetic flux kita. So kita bagi keluarkan formula A times B cos theta. Okay, di mana dia dah bagi dah kita punya 0.9. So sempit pula. So 0.9 kali 10 negatif 3. Okay, A kita dibagi 3 cm squared. So jangan lupa. So kalau tukar kepada meter squared adalah sama dengan 3 kali 10 negatif 4 lah. Times B. Cos. Ni cos berapa? So kita tengok situation di mana dia kata plane surface make an angle 30 degree with the direction of magnetic field. So kat sini angle dia adalah, so kini kita punya surface area A kita adalah menghadap, so dia bagi A dekat sini. So kita punya surface area adalah menghadap ke sini juga. Ke sini tapi pada angle 30 degree. Okay. So dapat soalan ni, dapat jawapan dia macam ni adalah, and then kita dapat sekejap if the magnetic flux through surface is sekejap sepatutnya kalau ikut lukisan ni 30 degree. Tapi sebenarnya kalau, sebab ni lukisan 2D, so tak pasti dia lukisan 2D ke 3D. Tak apalah, kita ambil contoh ni sebagai lukisan 2D lah. Okay. So sebab ni bukan 3D ni 2D. So kalau 2D ni memang betul lah, dia punya sengit tu masuk dengan 30 degree. Okay. So A kita sepatutnya dekat sini lah. So surface area kita menghadap sini. So mendapatkan angle dia 30 degree. Sebab saya ingat dia punya lukisan tu macam 3D. Okay. So kat sini memang cos 30. Therefore calculator 0.9 mili bahagi dengan cos 30. Pastikan calculator dalam mode degree Okay, bahagi 3 exponent negatif 4. So dapat 3.46 Weber. Weber pula, sorry 3.46 Tesla. Okay, that's how you answered. Terbalik lah. Betul lah. Sekejap saya tekan balik. 0.9 mili bagi dengan 3 exponent negatif 4 3 bahagi cos 30. Betul lah, 3.46 Tesla. Sorry, dia minta magnetic field kan. So ni B yang kita perlu cari. So this how you answer this kind of question. Okay. Alright, tak apa, nanti kita awak akan buat lagi banyak soalan lah, lebih pada dalam tutorial nanti. Alright, thank you.